Waalaikumsalam. Salam. Bagus. Kembali kita ya. Jadi ada apa-apa soalan lagi ke nak bertanya? Janganlah takut dengan jawapan saya. Tapi ada apa-apa soalan nak bertanya? Ada tak? Ada. Tak ada soalan. Okey, bagus. Okey, kalau tak ada soalan, okey, jom kita suntik semangat kepada sesi pembelajaran kita. Apabila saya bilang 1, 2, 3, saya minta anda semua serentak untuk menjerit. Tak mula. 1, 2, 3. Tak mula. Okey, bagus. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pembahagian khusus kita hari pertama adalah perbualan, latihan perbualan, dan hari kedua kita hari ini adalah latihan menulis. Jadi jomlah kita mula menulis. Okey. Jadi kita akan mula berlatih menulis, tetapi oleh kerana anda ramai, maka tidak dapatlah saya meminta anda membuat latihan secara individu dan saya menyemak setiap satu daripada penulisan anda. Kalau tak tu tak habis dah kursus kita ni kan, ataupun sikit aja yang saya ajar. Terlalu lama masa untuk menyemak pula ya. Jadi apabila kita berlatih menulis nanti, saya terpaksa untuk membahagikan anda kepada kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. 5 kumpulan, dan kemudiannya saya minta anda di dalam kumpulan anda untuk berbincang dan kemudiannya melantik seorang untuk menulis. Okey, dan kemudiannya tulis dalam Microsoft Word dan kemudiannya mengantarkan kepada saya ya melalui chat. Okey. Okey, jadi di Kulim, adakah anda perlu menulis email dalam bahasa Inggeris? Ya atau tidak? Ya. Korporat kan, bukan kerajaan, ni korporat kan. Okey. Jadi saluran penulisan kita yang lazim kita gunakan hari ini adalah email. Bukannya surat lagi tetapi kita menggunakan email. Dan saya pasti anda perlu menulis email dalam bahasa Inggeris setiap hari. Ada je yang sama ada anda perlu menulis untuk meminta sesuatu ataupun anda menulis kerana orang meminta sesuatu daripada anda dan anda membalas dalam bentuk anda memberi maklumat ataupun melampirkan lampiran dan sebagainya ya. Okey, jadi kita akan mula menulis. Jadi apalah arahan saya? Okey. Pertama sekali dalam kumpulan anda nanti, anda perlu untuk memilih, anda perlu untuk menulis satu email pemula, meminta sesuatu. Okey, satu email pemula untuk meminta sesuatu. I would like you to write an email to request for an item. Jadi kalau kita menulis email biasanya nak minta sesuatu lah. Ada dalam korporat tak ada orang tulis email saja-saja je kan, tanya dah makan ke belum. Tak ada. Okey, kalau korporat dia tak ada nak tanya dah makan ke belum. Jadi mestilah nak tulis tu nak minta sebut harga ke, nak minta laporan ke, nak minta maklumat ke, nak minta jadual production ke, nak minta maklumat maklumat berkaitan dengan production ke, kan? Maklumat tentang benih ke, tentang buah ke, tentang baja ke, dan sebagainya. Okey, anda boleh memilih sama ada anda nak menulis email pemula ini kepada dalaman ataupun luaran. Kalau dalaman tu mungkin anda nak menulis email kepada anak syarikat ke ataupun
daripada head office nak menulis kepada Sedernak Oil Mill ke, ataupun dari Sedernak Oil Mill nak menulis kepada head office ke, kan? Jadi anda boleh pilih nak menulis sesama sendiri, maksudnya kepada hala dalaman, ataupun anda nak menulis dalaman ni termasuk juga Jacob dan sebagainya, ya. Okey, ataupun anda nak menulis hala keluar. Hala keluar ni maksudnya anda mungkin nak menulis ke MPOB ke, anda nak menulis kepada surveyor ke, anda nak menulis kepada RSPO roundtable ke, anda nak menulis kepada kontraktor ke, nak menulis kepada pembekal tenaga kerja ke, nak menulis kepada pembekal baja ke, nak tulis kepada pembekal hormon lembu jantan ke lembu betina ke, suka hati korang lah. Okey, ikut bidang kerja masing-masing lah. Okey, jadi minta sesuatu, minta maklumat ke, minta kelulusan ke, minta laporan ke, minta sebut harga ke, seperti biasa kita tulis. Okey, boleh ke tidak? Faham tak? Faham, eh? Jadi ini adalah matlamat penulisan anda. Jadi apabila saya pecahkan anda dalam kumpulan yang lebih kecil, tentukan dalam kumpulan anda dengan ahli kumpulan nak tulis pada siapa dan nak minta apa. Kemudian mula menulis. Okey, nulislah secara gotong royong. Tulislah secara gotong royong. Kalau boleh, tulislah tanpa menggunakan Google Translate. Barulah kita tahu sebenarnya. Gelak ingat saya tak tahu. Kantor. Okay. Awak ni bernasib baik lah sebabnya tulis online. Kalau dulu saya buat dulu, memang tulis depan saya memang saya tak bagi pakai Google Translate. Okay. Jadi tak payahlah buat Google Translate. Kalau Google Translate apa kita belajar okay. Jadi belajar menulis tanpa gunakan Google Translate, dan kemudiannya saya akan kumpul dan saya akan mula menyemak email anda dan membuat pembetulan seperti saya membetulkan pertuturan anda. Alright. So I will collect your written exercise and then I will correct your exercises and give you the corrections. Okay. Itu yang saya akan lakukan kepada anda. Jadi apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan saya? Satu grup satu ke atau seorang satu? Satu grup satu. Jadi saya akan pecahkan anda kepada 5 kumpulan. Jadi maksudnya saya akan menyemak 5 email. Okey, hasil daripada setiap kumpulan. Tulis bersama. Okey. Minta tolonglah melibatkan diri dalam kumpulan masing-masing tu, ya. Kesian lah, janganlah ada seorang je nak menulis dia lah, nak apa semua. Diri belajar, sama-sama belajar. Okey? Boleh ke tidak? How many sentence? Ya Allah, how many sentences pula? Mengikut keperluan. Kita ni bukannya kat sekolah. Jadi mengikut keperluan lah nak tulis. Berapa panjang, berapa singkat. Asalkan Semangat Captain, semangat. Asalkan ianya menepati maksud kita nak minta sesuatu. Kalau boleh kita sampaikan maksud kita dalam 2-3 potong ayat cukuplah. Tapi kalau anda perlu menyampaikan maksud anda menggunakan 30 potong ayat, gunalah, suka hatilah. Okey. Tengok kesesuaian dia. Okey, jadi saya akan pecahkan anda kepada macam mana nak pecahkan kepada 5 kumpulan secara rawak ataupun nak pecahkan mengikut department. Kalau department lagi benda tu lagi khusus kan? Boleh. Bunga cakap apa tadi Bunga? Boleh secara rawak. Secara rawak, Bunga kata secara rawak. Okey, Ronin kata apa? Mana-mana boleh. Ataupun kita ikut pengalaman, kita kumpulkan semua satu kumpulan mereka-mereka yang pernah dimakan ikan.
Jadi ada kumpulan yang pernah dimakan ikan, ada kumpulan yang pernah memakan ikan. I'm finished already. You mean you Department kot. Division kot. Department. fish By has department. finished eating you? Yes, finished by department. fish. Department. Okey, kalau Ah. department, kalau department, Mira department apa? Saya bagi by division lah Kalau tengok daripada participant ni, saya punya team siapa tu? Vivi. Bibi. Siapa tu? Fazin, kau apa nama kau? Elsa. Elsa. Kak Syaz. Miss Nina. Miss Nina Azura. dengan Fazura. Lazura, yes. Okey, okey. Kroni. Awak kompi. Kejap. Kau pelaku apa ni? Campur je nanti. Campur. Rawak. Ikut department lah, barulah benda tu. Dia tu. Okay. Yes, Department. Same message. Situasi kerja. Yes. Tak Ah. bergaduh. Ini nanti Nanti bergaduh nak hantar apa, email apa. Dah salah. bahagian pembelian baja. Tapi nanti kena tulis pembelian hormon lembu betina. Macam mana ni? Nanti kan tak sama kan? Macam mana? Department, division, vote division. Okey, kita buat 2 division. Okey, kita nanti kita buat lain pula. Okey, kita ikut division dulu. Okey, Mira ni division apa ni? Mira, strategi. Strategi. Sastra pula. Strategi ya, strategi. Okey, siapa kumpulan strategi? Vivi, Mira, Vivi, apa lagi? Elsa, Elsa, Fazura. Azura, Tadi Syazana apa Syazana? Nina. Miss Nina. Miss Nina. Okey, jadi ini ada 5 orang di sini. Okey. Ini adalah department strategi. Ada department lain lagi? Department kira pokok ke ada? Advisory. 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 Bukan agroekonomi ke? Advisory Advisory. Agronomy advisory. Agronomi advisory. Siapa? Ronin, Lasmando Remy dengan Piramli, I think. Florona Zoro. Rona Zoro. Sorry. I didn't get Zoro. the name. Okey, selain daripada advisory, siapa lagi? Ni Shrek ni kumpulan apa ni Shrek? Property. Oh, property. Aku tengok kau ni macam Mando Estate tadi. Estate property. Oh, estate property. Betul. Estate property. Okey, siapa? Division atau department property ni? Siapa? Doraemon. Shrek. Ambil apa? Bus. Bas. Bus lah cakap. Bus. Okay. Bas engineering. Okey je masuk property. Doraemon, Shrek dengan Buzz. Lagi tu masuklah Saiful tu. Dia seorang je. Siapa apa? Laki. Betul EOD Estate Operation. Luffy. Nafi. Okey. Lagi. Ni Nasha, kumpulan apa ni Nasha? HRD, Human Resource Department. HR lah, bagus. HR kan siapa? Bunga Citra Lestari. Masuk property je. Ebit Liu. Ebit. Oh, ni. Okey, Ebit lagi. Lagi kat je. Emma Watson. Emma Watson. Emma. Okey, lagi. Jet Sepatu. Jet sepatu. Okey, jet sepatu. Okey. Okey, ada lagi kat Jun. Ni Fazura dah, Mira sudah. Adakah saya tertinggal di sini? Open. Open. Boleh. Open boleh Boleh. Upin siapa? Tu Syahrin. Oh, Upin dah, Baza, Vivi, Mira, Ebit, Nasha, Doraemon, Shrek, Emma. Okey. Oh, 2, 3.
Okey. Okey, jadi saya akan pecahkan anda kepada 4 kumpulan dan saya akan melawat anda. Jadi saya akan pecahkan kepada 4 kumpulan. Saya nak assign manually. Okey, jadi room pertama. Room pertama ni adalah room HR. Okey, room kedua ni adalah property. Ketiga ni adalah room strategy. Keempat tadi tu ya. Strategy advisory. Advisory. Okey, saya akan hantar anda ke bilik masing-masing. Okey, cuba bacakan saya kalau HR ni siapa? HR saya, Bunga, Emma Watson, Abid Liu, Bunga, Emma, Nasha Aziz, Emma Watson, dah. Abid Liu. Abid Liu. Okey, saya dah hantar. Okey, lepas tu property. Siapa property? Shrek. Property ni Shrek. Okey, lepas tu Buzz. Mana Buzz? Buzz, okey lagi? Doraemon. Raymond. Lagi? Saiful Bari, apa nama? Luffy. Luffy ya? Buzz dan juga Luffy. Okey, dan juga Luffy ya. Kejap Apa nanti saya tukar. Okey. Strategi. Strategi ni Mira, Vivi, Vivi lagi, Fazura, Elsa, Azura, Elsa, Miss Nina. Okey. Strategi Okey, advisory. Ronin. Laksmana Doremi. Advisory, Ronin. Okey. Laksmana Doremi. Ya. Upin. Roronoa Zoro. Zoro. Upin? Bukan. Piramli. Hah? Piramli. Piramli. Ada ke ini? Ada. Ramli tak ada. Okey, Ada Jack ini. bukan. Jack bukan. Lafi bukan Robin? Robin ni patut pergi mana Robin dengan saya satu department. Apa tu? Berdua je. Apa tu? Saya berdua je dengan Robin satu department. Saya tak kisahlah masuk mana-mana. Tak kisah masuk mana-mana. Okey, saya masukkan dalam strategi lah. Advisory ni. Advisory. Jeb sepatu, Luffy. Jeb sepatu dengan saya. Apa tu? HR. Okey, Jeb sepatu. Okey, Luffy tak tahu. Robin, Upin. Okey, jadi tu saya masukkan dalam property lah. Property, saya masukkan Luffy. Okey, Robin saya masukkan dalam advisory. Okey. Apa tengah dia ada? Okey, boleh pergi.
Zoro. Kau tak pergi? Kena jumpa jaga. Pak Kapten pun dah masuk. Ada. Masuk mana ni? Apa dia? Sebab dia masuk lambat jadi. Nak tulis pada apa dulu? Macam ada Kap macam ada tertinggal Kap. Ada Emma Watson. Baru masuk. Baru ada. Okey, Panjang jadi umur beliau. you nak tulis kepada internal ke eksternal? Internal boleh. Internal pun boleh, eksternal pun boleh kan? kan. Menulis nak minta sesuatu lah kan? Kalau eksternal mungkin nak menulis kepada job agency. Kan? Okey. Kalau Perlu dekat chat tu kan? internal boleh juga minta tanya tentang apa tu dia punya requirement ke, minta dia orang punya Captain. overtime ke apa ke kan. Okay, up to you lah. Email ni kita just tulis dekat dalam chat tu Boleh tulis dalam chat. Tapi chat ni masalah dia bila kita tekan enter button dia. Everyone kan? Tak. So, Setiap kumpulan satu lah. Jadi boleh discuss dulu, bincang. Tulis kat mana-mana dulu, notepad ke, tulis kat Word ke. Lepas tu copy paste kepada chat. Saya akan salin di situ. okay. Okay? Alright. Okay. Okay, maksudnya tak perlu share screen dan sebagainya lah. Tak. Korang kat sini bolehlah share screen. Okay. Awak kat sini nak berbincang ni macam mana ni? Kenalah share screen kan. Jadi semua kena tulis. Yang lain ni tolonglah bantu kan. Ya, sebab Okay. secara personalnya penggunaan Zoom meeting ni kita orang lagi nak buat share screen dan sebagainya agak slow sikit, tapi tak apalah. Kita tengok buat macam mana. Buka notepad atau Microsoft Word. Buka semua buka. Okay. Buka. Saya lantik awak Man. Awak jangan suka nanti orang. Awak jangan suka. Apa akak buat? Boleh Buka. kak. Buka satu, lepas tu cuba share screen. Share screen tu hanya nampak dalam breakout room ni sajalah. Cuba. Kat mana screen? Tak Tu jumpa. buka butang hijau tu share screen. Kau jumpa kat laptop, pakai PC ke apa? PC. PC, mantap. Ke nak Tu mana buat? dekat bawah kan ada chat, lepas tu kan ada share screen. Oh sebelah tu Kak Jun, sebelah chat. Yang hijau tu, Sebelah chat tu Kak. Okay. Tapi kena buka dulu Microsoft Word. Ada? Kat mana? Tak nampak lah. Bila tekan share screen tu, pertama kena buka dulu Microsoft Word. Okay, dah buka. Okey, lepas tu baru tekan butang share screen. Lepas tu Butang pilih share screen. pilih screen Microsoft Word. Butang screen tu dekat mana? Tu. Sekejap, Yang hijau. saya bagi tu kat WhatsApp tu. Dekat bawah. Bottom. Tu. Andai pun. Wah, buat je lah wah. Tu macam Man yang buat Guna font besar, jadi mudah orang semua nak baca. Guna font besar. Man. Font besar kita Guna jaga. font 20 ke? Tukar font 20. Okey, mulalah menaip. Oh. Okey, sama-sama lah ya. Okey, saya nak tengok kumpulan lain dulu. Jap, Cap. Ya. Saya nak tanya macam dia macam email conversation tu dia ada satu macam perenggan yang atas tu email minta, lepas tu yang perenggan yang bawah tu email bagi macam itu. Bukan Minta je. minta request. saja. Request maksudnya kan ada reply dan sebagainya, bukanlah Request. Okey, request saja Baik. Terus je nama aku dah keluar lah, Captain. Okey. Ini contoh, baru contoh. Contoh. Okey. Contoh. Baik. Okey. Waalaikumsalam. Bagus. Dah ada dah. Dah siap dah. Okey, siap bagus. Okey. Jadi nanti save hantar dekat kita punya chat Save hantar pada chat.
Cuba dulu copy and paste. Copy semua, lepas tu cuba paste dalam. Copy kat paste je lah gitu. Cuba dulu, saya rasa boleh tu lah. Copy Boleh, masuk dekat chat kita yang depan nanti. Yang sekarang pun boleh. Cubalah. Ada? Kat mana? Oh, ada. Kejap. Dalam game. Waalaikumsalam. Jadi request for something ya. Lepas tu nanti anda boleh copy dan paste ke dalam chat, okey? Dan saya akan salin dari situ ya. Alright. Okay. Bagus. Hmm. Tak sesuatu. In a good health kan? Ke in good health je? In good health. In a good health. In good health. Tak ada Betul kan? Meeting ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mr. Jack. Mula menulis pun lagi. Buka lah share screen. Buka Microsoft Word dan mula menulis. Dah. Ni Kapten salah masuk tadi. Tadi kau dah buat. Oh, tadi aku dah masuk dah? Kita dah masuk dalam chat tu. Oh, dah masuk dalam chat dah? Okey, nanti saya tengok Alright. Yang ni tadi. Okey, bagus. Okey, Kapten. Salin dan paste ya dekat chat, saya akan kutip di sana. Saja je. Aku ingatkan korang tahu. Dah. Record. Record. Min, we would like to request the area statement involved in your estate. Macam mana, Min? We would like to request the area statement involve Involve what? Kena involve. Mana ada involve in your estate. Apa ni? Baik, Kapten ada, Kapten. Wah, aku ada. Okey. Dah siap dah. Salin, lepas tu paste dalam chat. Okey, saya akan tarik situ nanti. Kita ada 2 contoh ni, Kap. Ada nak berapa contoh lah? Nak berapa apa? Satu je lah. Satu je. Satu email je. Cukup lah. Kan jenuh aku nak membetulkan. Tengok, satu soalan pun 1 jam. Buat. Nanti betulkan ya. Okey. Okey, Kapten. Satu je. Naik ke depan. Bagus tu. Okey, dah. Kapten. Ya. Boleh tak masukkan sekali lagi nama Nasha? Terkeluar. Nama Nasha. Dia terkeluar, dia boleh masuk sendiri, tak boleh? Oh, tak pasti pula. Dia masukkan dah, saya panggil. Okey, tak ada. Tu saya hantar dia. Tu. Nasha, adakah kau? Ada. Okey. Dah nanti hantar pada chat box ya. Okey. Hantar pada? Chat. Oh, chat box. Boleh saya salin. Lepas tu saya salin kepada Microsoft Word saya. Ini dah. Dah. Okey, dah. Doraemon, nanti kita ambil gambar sama ya. Kau kacau mata kau. Ya. Okey. Dah, yang pula ni dah Dah. Dah chat. Chat box. Dah masuk kat chat tu. Dah hantar ke chat? Dah. Dia tak terima lah. Ada dalam chat? Ada. Dalam grup ni. Adalah dalam Tak ada everyone. lah. Jadi maksudnya dia dalam grup ni dia hadkan dalam grup ni aja. Nanti awak paste kat luar nanti Okey. Tapi ni everyone dia tulis sini. Tu. Tu baru terima Doraemon. Okey. Baru terima. Ini Doraemon pergi paste kat mana tadi? Tadi awak Kapten keluar, dia hilang. Kapten kena paste ambil terus.
Oh, tak apa, simpan dulu. Nanti paste dekat luar nanti. Okey, baik, baik, baik. Paste kat luar nanti ya. Untuk yang sama. License to provide Apa list, employees listing apa ni? dia apa? Updated employee list. Employee listing. Ya. Statistik. On kamera semua, ambil gambar dulu. On kamera semua. Kamera. Kita ambil gambar kumpulan kecil kita ni. Nina, Fazura. On. Setting tudung tu. Setting tudung dulu kejap. Semua perempuan. Okey, Nina. Sekejap. Ya, kita tunggulah ni. Aduh, cuak ke sini. Okey. 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 Gambar. Okey, terus ya. Okey. Nanti copy dan paste bila kita balik ke bilik utama. Sebabnya kalau paste kat sini tak dapat kat luar, dapat kat sini je nanti. Okey. Okey. Kembali nanti ya. Okey. Okey, siapkanlah dalam masa 6-3 minit ke? Boleh. Keluar. Nasha ni HR kan? Dia keluar je dia ni. Mana dia pergi? Lain kita orang tengah teruk ni. Tempat kita orang. Hujan kat sini. Hujan. Okey. Tengok jabatan kat Kota Tinggi dia, paras air dia. Kita orang dah ukur dah. Okey. Nanti Okey. Kumpulan dia dah habis dah. Saya dah share, we have shared screen. Can you read it? Boleh, tapi saya nak awak nanti copy dan paste dekat luar ni, dekat bila kita balik ke bilik utama. Baru saya akan ambil di situ nanti Right. Sekarang okay. Right. Kejap. Belum, saya belum tutup bilik lagi. Bila saya dah tutup bilik nanti paste kat luar ni. Kita superhero dah siap ni. Awak semua dah siap Okey, ada kumpulan belum siap lagi. HR belum siap lagi. Kita makan ikan dulu lah. Ikan. Okey, jom. On camera ambil gambar. Jom. Okey, baik. Open. Robin ambil gambar. Jom, on camera. Kejap. Zoro, mana kau? Okey, nanti paste dekat luar ya. Okay, standby. Okey, jadi ni siapa lagi belum siap lagi ni? Property pun dah. Strategi. Okey, dah siap belum? Dah. Dah siap Dah. Okey, saya akan tutup bilik Okey. Okey, kembali kita ke ruang utama kelas kita. Jadi minta anda semua copy yang bertugas sebagai penulis tadi, copy dan dekat chat box. Saya akan salin dekat situ. Okey, saya akan salin dekat situ ya.
dia ada automatic indent sebentar Boleh gerak ni. Okey, dah 5 email saya akan baca dan saya akan betulkan jika perlu ya. Yang pertama ni daripada Doraemon. Minum susu habis, okey? Saya Happy. Okey, jadi nak betulkan ya. Yang pertama kali bila kita menulis email, okey, kita gunakan salutation dear sir, dear madam ataupun dear sir or madam. Jadi saya nak bertanyakan kepada kumpulan Doraemon. Jangan bukan ni. Oi, apa meriah tu? Okey. 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 Jadi saya nak tanya kepada kumpulan Doraemon. Ni kumpulan apa Doraemon ni? Strategi ke apa ni? Property. 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 Jadi property anda menulis kepada siapa ni? Saya yang menulis. Yalah, menulis kepada siapa? Saya yang menulis kepada property. property department. Property department. Jadi Saya anda kira macam menggunakan saya division. Offering ah. Saya nak tanya, anda menulis kepada property department ya? Betul. Okey, adakah jabatan itu terdiri daripada hanya kaum Adam ataupun bercampur Adam dan Hawa? Yang apa in charge tu Adam lah. Kalau anda menulis kepada person in charge, maka kalau guna kalau anda menggunakan ya Allah siapa tu pula. Okey, kalau meriah sangat tu. Macam-macam. Miss Nina, boleh ni tak mute? Okey, berperang. Medan perang. Okey. Okey, jadi kalau kita menulis, kita tahu person in charge dan person in charge tu lelaki. Kalau kita nak nama. Kita guna nama. Kita guna sir atau guna madam atau sir/madam bila kita tak pasti orang yang akan membacanya jantinanya apa. Tapi kalau kita pasti orangnya tahu jantinanya lelaki tapi tak tahu nama, kita guna sir. Tahulah dia perempuan tapi tak tahu nama, kita guna madam. Tapi kalau kita tak tahu siapa yang akan baca, lelaki atau perempuan, kita guna dia sir madam. Tapi kalau kita tahu orangnya secara khusus, baik guna nama orang tu terus. Okay. Captain. Ya. Nak tanya kalau macam dalam tu ramai lah macam semua manager ada. Jadi kalau SIRS tu betul ke? SIRS. Semuanya lelaki, confirm. Semua lelaki. Semua lelaki lah. SIRS ke madams ke boleh ke? Kalau semua lelaki boleh lah SIRS. SIRS lah. SIRS tu okey lah sebenarnya. Kalau semua perempuan madams. Tapi kalau lelaki dan perempuan sir/madam. Madam, yes. Okey, jadi ni ada orang nama orang ni. Apa nama orangnya? Hafizi lah. Itu Doraemon punya nama. Apa namanya? Encik apa? Hafizi Mana kau tahu kan? Awak pun tak tahu nama dia. Dia pelik nama dia. Nama dia canggih sangat. Iyalah, itu saya kata awak sendiri pun tak tahu nama dia. Sebab tu tahu dia sir. Kau tak tahu nama dia sir lah. Ya Allah. Ada lama ni korang kerja pun tak tahu nama. Tahu nama tapi dia lagi satu dekat email tu dah ke dia terus. Better desa ke macam mana? Captain. Macam mana? Kan dekat email tu dah terus ada nama email kat dia. Maksudnya. Macam tu ke Captain lah dekat atas tu, dekat biasanya nak kena tulis nama dia juga ke tak ya? Kalau kita tahu nama, kita tulislah nama. Untuk grading orang tu. Lagi proper. Sama dengan panggilan hormat yang betul. Tapi kalau tak tahu nama dia, gunalah dia sir. Alright.
Kalau kita tahu nama dia lah. Okey, tahu nama dia. Hafiz. Dia Hafiz Encik Hafizi. Dia Encik Hafizi. Hafiz. Okey, dia Hafiz. Cik Hafiz dah. Ya. Okey, lepas tu yang ini, bila kita nak kata Assalamualaikum dan Good morning ni, salutation ni, firstly nak tulis pun boleh, tak tulis tak apa. Tapi kalau kita nak tulis kat bawah biasa. Oh. Bukannya atas dia. Bawah ni. Lalu kita untuk atas. Masalah dia. Salah tu. Kalau terus je. Assalamualaikum Puan Nasha. Koma. Macam gitu. Kalau macam contoh ni kan dia orang macam ada dua para lah kan. Satu Assalamualaikum, second para dia. Kalau kita orang tak ada, combine je Assalamualaikum Encik Hafiz. Let's say macam itu. Assalamualaikum Encik Hafiz boleh. Tetapi ianya bukanlah secara formal lah. Yang formal tu dia siapa-siapa. Lepas tu Assalamualaikum, Good morning. Itu yang betulnya. Tapi dalam bisnes formal kita gunakan dia. Jangan hi lah, jangan Assalamualaikum lah. Okey, ataupun nama orang tu aja ke. Okey tak, kita kena ada dia. Dia formal lah. Lepas tu baru Assalamualaikum, Good morning. Jadi bukannya Assalamualaikum Encik Hafiz, Assalamualaikum, atau Good morning Encik Hafiz. Encik Hafiz Good morning kan. Dia Encik Hafiz, lepas tu Assalamualaikum, Good morning. Okay. Okay, as the management committee meeting will be held, we would like to request your department. Okay, jadi bukannya as the management committee will be held. Okay. Kita nak memaklumkan dia. Dalam bahasa Melayu, kami ingin memaklumkan bahawa mesyuarat jawatan kuasa pengurusan akan diadakan pada 23 Ogos. Maka kami ingin memohon untuk laporan. Itulah. Jadi ataupun we would inform. Kami ingin memaklumkan, we would like to inform that a management committee meeting, jadi ini saya tambah, inform that a management committee meeting will be held, betul tu, will be held on 23rd August. Satu lagi, dalam penulisan moden kita dah tak tulis dah TH ST, ND, RD, tak payah. Kita tulis dua. Terus ya. Ni yang TH, ND, RD, ST ni, ini zaman Shakespeare punya penulisan. Jadi, dalam bahasa Melayu pun sama. Bahasa Melayu pun sama surat rasmi ya. Tak ada HB dah, tak ada HB. Kapten. Ya saya Mira. Lagi satu kan. Saya ada perasan orang akan letak sebelum management committee meeting tu ada yang kali ke berapa? 13. Itu kalau perlu. Kalau perlu. Kalau dinomborkan, kalau perlulah. Kalau tak perlu, management committee meeting. Perlu ke dia tahu ini adalah mesyuarat yang ke-83? Perlu ke? Tu dah tak tahu. Tapi kalau AGM perlu kot. Kalau AGM selalu orang pakai lah. Okay. Kalau perlu boleh lah. Kalau perlu, anda yang tentukanlah, saya tak tahulah. Kalau misalnya kalau kita nak tahu perlu tak perlu mudah je. Katakan kita tak tulis. Bila kita tak tulis yang ke berapa. Lepas tu bos tanya, ni yang ke berapa lah? Maksudnya perlulah sebab bos tanya kan. Tapi dan tengok audien dia dah. Macam contohlah kalau saya secretary of the meeting, so saya nak email to members, kena ada lah kan. Tapi kalau kita selalu tulis 20 yang ke 14 lah, 15 lah, 27 lah. Lepas tu kita berhenti menulis nombor tu. Dan tak ada orang tanya pun. Maksudnya selama ni dia orang pun tak peduli ada nombor tak ada nombor. Tapi kalau kita tak tulis, kita test. Kalau tak tulis, ini apa lah. Kan maksudnya pentinglah nombor tu. Tu je. Kan? Lepas tu setengah mesyuarat memang bernombor siri dia.
ataupun bernombor 7/2021 ke. Kan? Jadi kalau memang bernombor bolehlah juga. Tapi kalau dah memang tak pernah bernombor, macam mana? Tak payahlah kita nombor kan? Tak? Kan? Okey. Bergantung kepada anda. Tapi dalam bahasa Melayu pun HB dah tak ada dah. Tapi bila baca adalah 23 hari bulan Ogos kan. Tapi tak payah. Tarikh dekat surat pun tak payah dah. Okey, jadi ini saya buang Okey. Captain, lagi satu, sorry. Management committee meeting bukan the management committee meeting Macam mana kita nak dalam bahasa Melayu kita ingin memaklumkan, kami suka kita memaklumkan bahawa satu mesyuarat jawatan kuasa pengurusan akan diadakan ataupun kami ingin memaklumkan bahawa mesyuarat jawatan kuasa pengurusan itu akan diadakan pada ada tak itu dalam bahasa Melayu? Ada tak itu? Mesyuarat yang itu akan diadakan atau sebuah mesyuarat akan diadakan? Mana? Sebuah. Sebuah lah. Sebuah kalau kita gitu mesyuarat itu akan diadakan baru the meeting. Alright. Okey, jadi sini meeting Bolehlah guna dua-dua Captain. Ke tak boleh juga? Tak, bergantunglah. Itu saya kata bergantung. Tukar dalam bahasa Melayu senang. Dalam bahasa Melayu kita kata sebuah mesyuarat ataupun satu mesyuarat jawatan kuasa akan diadakan. Maksudnya kita guna dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau dalam bahasa Melayunya, mesyuarat jawatan kuasa pengurusan itu akan diadakan, itu dia lah. The MCM meeting gitulah. Dalam bahasa Melayu dia apa? Ikut kesesuaian lah kan. Satu mesyuarat kan. Bukan mesyuarat itu. Kalau mesyuarat itu atau mesyuarat ini, itu kena guna the lah. Ingat the tu ganti untuk ini atau itu. Jadi apa? Kereta itu, the car. Orang itu, the man. Kan? Tapi kalau orang ada seorang, a man. Okey, jadi sekarang ni yang will ni, nak tukar juga. Okey, jadi saya nak cadangkan. Nak ajar anda guna would, bukannya will Kerana would, ini bukan dalam past tense punya pasal. Past tense punya, tapi yang ini dalam konteks would adalah lebih sopan, lebih santun daripada will. Would is more polite than will. Could is more polite than will. Oh, okey. Kalau which, boleh tak? Which be held on? Ni tertinggal which ni actually, bukannya would ni. Sorry Betul. Jadi ini which. Saya yang salah tengok pula. Okay. Okay, so we would like to inform that a management committee meeting. Tak ada. Ni would be held. Sorry. Aku yang salah lagi. Okay. Yang ni betul. Would, bukan wish. Maksudnya which would be held. Boleh juga. Okay. Salah. Yang wish tu maksudnya yang. Okey, kalau saya baca dengan which would be held, maksudnya kami ingin memaklumkan bahawa satu mesyuarat jawatan kuasa pengurusan yang akan diadakan pada 23 Ogos ataupun kami ingin memaklumkan bahawa satu mesyuarat jawatan kuasa pengurusan akan diadakan pada 23 Ogos. Ada beza tau. Mesyuarat yang akan diadakan pada 23 Ogos dengan mesyuarat akan diadakan pada 23 Ogos. Yang ini macam kita confirm tak confirm gitu kita gunakan akan diadakan je lah. Yang akan diadakan, kalau kita guna yang akan tu kita tambah lagi. Kami ingin memaklumkan bahawa satu mesyuarat jawatan kuasa pengurusan yang akan diadakan pada 23 bulan Ogos tahun 2021 memerlukan jadi kalau yang tu maksudnya kita memerlukan satu lagi lah kan. Memerlukan satu ke, meminta satu ke, tak. Yang ini kita kata je ni So yang ini tak perlu which, kita gunakan would aja ya. Captain, would tu sesuai tak untuk tentative? Tentative. Sekejap
Would boleh, would be held ataupun would be held. Kalau nak tambah tentatively sini. Jadi maksudnya dalam kurungan. bukan kan? Maksudnya Hah? kalau nak selit tu selit kat sini lah. Okay. Okay, we would like to inform that a management committee meeting would be held tentatively on 23rd August 2021. Okay. Saya kalau letak tu letak situ. Okay. Captain, dia guna tentatively lebih better ke atau expected on Tentatively. Expected tu dijangka. okay. Ni tentunya dijadualkan. Tentatively ni belum confirm lagi. Belum juga. Belum di-confirm lagi. Okay. Okay. Tadi tu dia kata apa tu? Apa tadi tu selain dari tentative? Expected tadi ni sini. Okay. Kalau ayat nak guna dijangka, we would like to inform that a management committee meeting is expected to be held on 23rd dijangka. Be held. Jadi kalau nak itu saya bagi option dia. Jadi sama ada would be held tentatively on ataupun is expected. Jadi ada pilihan dua, okay? Jadi we would like to inform that a management committee meeting would be held tentatively on 23rd August 2021 ataupun we would like to inform that a management committee meeting is expected to be held on 23rd August 2021. Okay, maka therefore we would like to request your department to submit monthly maintenance, jadual penyelenggaraan bulanan. Baik, bagi bulan apa yang kita nak ni? Nak bulan apa? Bulan apa? Laporan bulan apa? Julai. The July. Maintenance report. Ini saya padam ni. Dan last month tak boleh? Apa dia? Last month. Boleh? Boleh. To submit last month's maintenance report. Jadi saya bagi pilihan sini. The July maintenance report ataupun last month's maintenance report. Ya, saya nak buangkan dia overstrike ke. Therefore, we would like to request your department to submit the July maintenance report ataupun therefore we would like to request your department to submit last month's maintenance report for our slide presentation. Your prompt reply is highly appreciated. Okay, ya boleh. Your prompt reply by bagi tarikh lagi senang. Bagi dia tarikh. Jadi tahu dah bila dia deadline. Bagi deadline terus. Okey. Bagi satu tarikh. Kalau 23rd on the ni lah. 19 lah.
It's highly appreciated. Thank you. Okay, satu lagi. Bila kita nulis email, Regards. okay, kalimat akhirnya mestilah kalimat penutupnya Regards. mesti ada regards ataupun Oh best. ya, regards kita orang dekat signature. Ini samalah. gantikan. Automatic tu. Tapi jangan tulis yours sincerely dengan yours faithfully pula. Itu hanya untuk surat rasmi. Jadi kalau email adalah regards, okay? Alright. Okay, jadi dah satu ni saya bacakan. Nanti awak boleh tengok dia perbetulan dia, saya akan kongsi nanti. Okay, jadi yang ini saya bacakan. Okay. Dear Encik Hafiz, Assalamualaikum and good morning. We would like to inform that a management committee meeting would be held tentatively or expected to be held on 23rd August 2021. Therefore, we would like to request your department to submit the July maintenance report ataupun to submit last month's maintenance report for our slide presentation. Your prompt reply by 19th August 21 is highly appreciated. Thank you and regards. Okay, bagus. Captain, Ya, saya Mira. nak tanya lah. Saya ada perasan orang akan buat tadi, therefore we would like to request from your good side. Tu betul ke? Tak payahlah, itu guna kalau kita menulis legal agreement, tenancy agreement semua, kita gunalah good self. From your good self lah apa semua. Tak payahlah, itu kita tulis from your. Sekarang ni penulisan moden kita mengelak menggunakan legal term, contohnya your good self lah, aforementioned, apa lagi, herein, here to, benda-benda macam tu. Okay, those are legal terms. Kalau tulis agreement, okey lah, agreement beli rumah ke apa ke, beli ladang. Ini tak payah. Sebab ini biasa tak payah. Jadi elakkan gunakan your good self lah, from your side lah. Elakkan. Ya. Captain, lagi satu. Saya. Tadi para yang awal tu we would like to inform kan. Boleh ke kalau kita buat please be informed or kindly be informed? Boleh. Please be informed. Kindly be informed. Boleh. Okay. Okay, tetapi lagi afdal kita menggunakan we would like to inform. Okay. Kerana yang ini satu kita menggunakan subjek we, ganti nama, dan yang keduanya ianya lagi standard bila kita menulis surat rasmi atau email rasmi. Okey, jadi beza-bezanya satu tu tadi we would like to inform. Okey, satu lagi kindly be informed, ataupun satu lagi please be informed. Okay, please be informed. Okay, dah. Okay, satu habis. Okay, bagus. Okay, Luffy, awak menulis kepada siapa ni, Luffy? Ni sama tadi. Sama dengan Luffy Doraemon satu tadi. Satu grup dengan property. Dan tahu lebih pula. Oh, dah tahu lebih. Luffy satu grup dengan kita. Eaten by fish. Sama Doraemon. Oh, sama aku delete okey, kejap. Ni Ronin lain. Luffy sama Ronin tu lain. Yang start daripada Ronin dah, orang lain dah. Oh, okey. Nah ni, okey. Okey, From betul. Ronin eaten by fish to everyone. Heroes Yes. list. Okey. He supplier. Okey. Dear sir. Okey. Betul ke supplier tu lelaki yang menerima ni? Confirm. Betul confirm lelaki. Dah dengan IC dah. Check dah. Check dah dia. Dah check dah. Pure. Bukan Miss ke Miss Tan ke bukan Kan. Ya. Okey. Kalau ada nama lagi baguslah Okey. Mr. Tulis.
Okay. Okay, please provide me the quotation for an incubator brand Mermet, Germany. Kindly provide the specification details of the incubator latest by... Oh, tu ada tarik lagi, itu bagus. Okay, saya nak betulkan ya. Okay, bagi cadangan nak betulkan. Okay, jadi yang pertama sekali, please provide me. Okay, yang ini salah ni. Jangan guna me. Guna us. Okay, dalam Melayu ingat dalam Melayu kita selalu tulis kami kan? Okay. Ni kenapa bahasa Inggeris saya pula kan? Jadi yang betulnya adalah kami ataupun us ya. Okey, so ini adalah us. Tetapi ada masalah. Ianya yang lagi cantik tu kita gunakan we would be grateful. You will be grateful if you could. Pandai pun kau ni. Okey, potonglah. Okey, jadi ni we would be grateful if you could provide a quotation. Dah cukup. Provide a quotation for ini machine, incubator ini machine. Okey, jadi kalau kata brand dia sekali kita kata Mermet Band. Ni dia nak tanya dua soalan ke? Quotation dengan specification detail tu. Dua Okey, jap. Ni soalan betul tak? Si siapa ni Ronin? Ya, ni soalan. Awak minta dua Quotation lah. Quotation dalam quotation tu minta dia apa details. Specification details. And for Mermet brand incubator. Okay. Brand. Mermet, BRAND. Mermet brand incubator from Germany. Okay. Okay, ini tak payahlah ni. Okay. Kau punya buy tu deadline kau tu sampai 302 kan? Accurate. By 3:02 PM 31st August tak? Berarti tak payah. Ni kalau lambat Anton seminit pun ni kena perambat. Apa tolak tepi dululah yang ke 3 petang 302 tu. Okey, apa yang dimasukkan dengan by 19 August before 19 August? Apa yang dimasukkan? Before sebelum lah. By hari yang sama tu pun boleh juga. Bagus. Okey. Lewat-lewatnya. Jadi kita kena faham lah. Jadi kalau kita kata by 19 August, jadi pagi 19 bulan tu kalau email belum masuk lagi, janganlah mengaum. Hello. Hello. Mana quotation ni? Aku dah cakap dah kan by 19 of August. Ni dah pagi dah ni. Relax lah. Pukul 5 kan. 19 of August kan. By 19 of August. Kalau before, ya. Patutnya semalam dah sampai dah. Pagi ni keluar cepat lah. Kan tu boleh lah. Okay. Jadi itu beza by dengan before. Saya pun selalu kena marah juga. Ada ni kan HR ni nak minta training lah, minta quotation lah, apa semua kan. Cakap by the 19 kan. Lepas tu 19 bulan pagi pukul 10 dah telefon dah marah-marah aku. Relax. Tu puan minta kata by 19 kan. Okay, pukul 5 nanti hantar sebelum pukul 5 kan. Okay, jadi itu beza by dengan before. Jadi jangan marahlah kalau kita tulis by 19 orang tu hantar petang 19. Tapi kalau nak sebelum tu kita kata before 19 of August. Apa yang dimasukkan dengan on 19 of August? Pada hari tu juga. Sebelum pun jangan, selepas pun jangan. Ini selalunya kalau tender lah kan. Okay, please submit your tender on 19. Maksudnya 19 bulan tu aja dia akan keluarkan kotak tender dia kat lobby. 18 kau pergi tak ada. 20 pun tak ada. Lah 19 bulan je. Tu on. Okay, bukannya before, bukannya by. Okay.
Hari lain tak boleh, hanya hari itu sahaja. Jadi kau kata ni, ada time lagi by 3:02 PM. Okey. Okey, jadi by 3:02 PM maksudnya termasuk juga masa 3-2 minit. 3 minit tak boleh. 3 jam 3 2 minit 59 saat pun boleh lagi. Tapi jam 3 minit 0 saat dah tak boleh dah. Tu bye. Okey. Ya, itu maksud saya. Betul. Maksud ya, okey. Okey, before dah. Okey, please do not hesitate. Captain kejap nak tanya. Ni Nak pun tanya. kami je. Okey, apa dia? Kan kat atas tu ada would kan? We would. Lepas tu sebelah dia ada could kan? Apa beza would dengan could tu? Kat mana nak guna would, kat mana bila nak guna could? Will. Okey, will ataupun would maksudnya akan. Can ataupun could maksudnya boleh. Tengoklah ayat tu. Kami akan menghargai jika anda boleh memberi satu sebut harga bersama dengan spesifikasi untuk incubator berjenama Mermet dari Germany. Nampak? Jadi kami akan menghargai jika anda boleh ataupun dapat menyediakan. Boleh ataupun dapat. Itu yang pertama. Okey, faham tak ni? Macam mana nak differentiate will dengan would punya penggunaan? Will dengan would. Kenapa tak guna we will be? Kenapa kita guna we will be? Will dengan would ni saya dah cakap tadi dah. Okey, jadi dalam konteks ni, okey, would dan could more polite. Polite. Itu je. Lagi sopan lah, itu je. Lagi mesra, lagi ramah kan. Okey, penggunaan dia. Lepas tu satu lagi, kita gunakan us ataupun I dengan we. I dengan we. I versus we. Okey. Jadi dalam soal Azmi ni kita gunakan we, ganti nama we, kami bukannya I. Semasa saya kerja di Maxis dulu, saya dan juga eksekutif dan pengurus-pengurus lain, bila kami menulis email, kami semua guna we. We would like lah, we would be grateful lah, we hope lah, apa semua. We. Dekat syarikat kami, kat Maxis tu, ada seorang. Dia, kalau dia tulis, dia memang dia guna I. I want you to do this, I want you to do that. Lepas tu dia akan sign, dia kata, kalau contohnya, I would like to preview the TV advert. Okay. Jadi dia guna I, lepas tu hujung dia regards. Siapa tu? Ananda. 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 Kami semua ni macam-macam ni. Semuanya we. Kalau aku terima email mula dengan I, wah, risaulah aku kan. I ni jadi maksudnya we ni, jadi semua we macam. Kita ni semua macam lah makan gaji lah. Macam ni, ingat kita semua guna we kalau kita owner ataupun big boss, kata boleh juga lah, big boss. Big boss. Guna I. Okey, jadi melalui penggunaan we dengan I, dia tahu yang tulis kat kita ni macam dia ke owner dia kan. Tapi jangan main-main. Kedai kecil, kalau kedai hardware, kalau owner dia tulis kat kita, dia guna I lah, dia owner kan. Yalah. Jadi saya tahu, ini owner dia tulis.
Kalau ikut protokol ni lah. Tapi kalau tak ikut protokol ni, aku ingatkan owner tu lah. Rupanya kerani dia nulis. Asam tu. Rupanya kerani dia nulis kan. Jadi hantam sajalah. hantam je lah kan. Jadi kalau kau siapa ni? Siapa yang tulis ni? Ni bos. Siapa yang tulis ni mula ni? Siapa ni? Ronin kan yang tulis? Ronin. Lima tu, lima nombor. 5 nama. Kau tengok tu Ronin kan? Aku ingatkan owner kulit merhat. Lembaga, moderator ni. Kalau dulu sebelum Pelangi jual kulim dulu, siapa owner yang Cina tu? Robert Koch lah. Kalau tidak tu dulu Robert Koch lah guna air tu. Kan? Kan dulu Robert Koch punya ni kulim kan. Tapi dah jual pada Jacob kan. Okey. Jadi I lah I pula guna we. Ingat senang mudah lah dalam bahasa Melayu kita pun guna kami semuanya kami memaklumkan, kami suka cerita, kami duka cerita ya. Jadi teruskan guna kami lah Okay, so see it here, please do not hesitate to contact us for any, bukan for any, if you need any. If you need any. If you need any clarification atau if you have any question. If you need any further clarification. Yang further lah. Any. Okay, kind regards. Bagus, kind regards. Purple arrows. Okay, bagus. Jadi saya nak baca kan. Okay. Captain, kalau if you need any inquiries, boleh juga ke? Bukan, you need inquiry pula. Okay, dia saya bagi option. If you need any clarification, ataupun if you have any questions, if you have any inquiries, so please do not hesitate to contact us if you need any clarifications, if you have any questions, any inquiries. Bahasa Melayu dia, jika anda memerlukan penjelasan. Itulah need tu, memerlukan penjelasan, bukan memerlukan soalan kan. Memerlukan penjelasan. Jika anda ada apa-apa pertanyaan, ada. Have. Jika anda ada soalan kan, have. Ada pertanyaan, have. Okay. Ni siapa tanya dia? Dia jawab tak? Jadi bukannya if you need any question, if you have any question. Bukannya if you have any clarification, tak. If you need, memerlukan clarification, penjelasan ya. Okey tak? Okey tak puan? Hello? Hello. Siapa yang tanya? Okey. Nak tahulah dah menjawab soalan ke belum kan? Okey, bagus ni. Banyak kita belajar kan? Okey, tepukkan. Tepuk. Bagus. Okey. Pula Mira Fiza ni HR ke strategi ni? Lupa dah. Strategi. Okey. Okey. Assalam Puan Nasha Aziz. Okey. Jadi salamnya kan kat sini. Salamnya ini kita gunakan dengan dia. Dia Puan Nasha Aziz, yang salamnya kat sini. Salam. Okay. Hope this email finds you in good health. Okay. Okay, kindly be informed. Okay, jadi mesra lah sikit. Boleh kindly be informed. Tapi yang lagi mesra tu, we would like to inform. Okay, saya bagi option sini lah. Kalau please be informed, tak boleh ke? Kat atas tu kalau tulis dah, boleh.
Okey, pulang balik lah. Okey. Lah menulis. We would like to inform. We would like to inform that the strategy division will commence the information gathering exercises for cooling values. Will commence tu maksudnya will start ataupun will begin ya. Aku baca balik the information gathering exercise. Tak ada exercises ya. Okay, satu aktiviti ya. Exercise for cooling values which to be published, which would be published ataupun expected to be published. Okay, which bukan to ya. Saya tukar to ni kepada which would be published in September 2021. Okay. Okay, lepas tu apa lagi? Hence, sama macam therefore lah. Okay, jadi hence ni sama macam therefore pilih nama satu. Therefore, appreciate. Ni tak lengkap ni. We would appreciate your kind assistance to provide the manpower statistics. Statistics ada S. Mesti ada. Okay. The manpower ni kau tulis kat siapa ni? Nasha? HR. Nasha tu HR. Aziz. Okay. Apa nak minta department manpower statistics ke group manpower statistics ke apa? Cooling group. Cooling group. Kan tu cooling group nanti dia bagi HR punya manpower statistics nanti kan. Dia tak jelas cooling group manpower statistics as of dia tak boleh. As of August tak boleh. Dia as of 31. Ni kena date as of 31st. As of 31st. Tapi belum lagi tu yang 31st. Jadi mungkin bulan sebelumnya kot. As of 30th as of 31st Julai. Julai. Okay? Alah. Tapi boleh juga. Okey, itulah tukar 15. Okey dah. Captain nak tanya. Captain. Oh, berebut. Ya, saya. Kita sama. Sorang-sorang lah. Ambil nombor. Tulis soalan. Baca macam Ustaz Azhar intro satu-satu. Apa dia? Angkat tangan. Tak apalah, hentam. Okey, Miss Nina, apa dia? Okey, kalau cooling groups ni kita ada apostrophe S tu tak? Tak ada. Tak payah. Ya. Bila kita nak guna apostrophe S tu? Betul. Untuk Kulim group kalau nama kumpulan kan. Okey, Kulim yang group tu kan. Okey, orang penggunaannya tak ada guna S. Kulim group, IOI group, Felda group, tak ada S, okey. Kulim timeline tak perlu ada lah Kulim timeline, Kulim CO. Okey. Report. Kulim report, tak perlu. Sedenak oil mill report, tak payah. Okey, Kita orang Tara ada S. Okey. Kejap, kalau macam tu kau tanya, baik aku cerita kat korang pasal penggunaan apostrophe pula. Sebab biasa gunalah Captain. Semua pakai. Betul. Biasa kita. Taklah, aku ceritalah dulu pasal penggunaan dia ni apostrophe ni. Soalan dia tanya ni yang selalu guna. Okey, saya cerita, sabar. Sabar. Okey, apostrophe ni nak menunjukkan ada dua. Okey, satu pengguna apostrophe itu untuk Milik siapa? Contraction. Contoh contraction dia seperti ni untuk
He is is. ataupun he was kan. He is atau he was. Okey. Ataupun she is ke, we are ke, ni untuk we are ataupun we were ataupun okey. Jadi ini boleh membawa kepada Ali, would pun boleh, could pun boleh. Should pun boleh. Nak tukarlah, tak nak lagi you. Okay, tukar ayat ni. Jadi ini yang pertama, penggunaannya adalah untuk menunjukkan contraction, singkatan singkatan untuk is, as, was, were, could, would, should, had pun boleh juga. Okey? Yang kedua, ini nak menunjukkan possession. Possession ni milikkan. Milikkan. Okey, milikkan. Okey. Contohnya Ronin's Fish. This is Ronin's fish. Okay, this is Ronin's fish. Ini ikan ini Ronin punya. Ataupun inilah Ronin punya ikan. Inilah Ronin punya ikan. This is fish ya. Okay, ini maksud dia. Inilah Ronin punya ikan. Ronin punya ikan. Okey. Okey, lepas tu satu benda nak cerita juga pasal possession ni Orang boleh memiliki. Benda yang tak hidup tak boleh memiliki. Jadi salah kalau kita nak kata okey. Salah. Cars engine salah. Kereta tu punya engine salah. Sebabnya kereta tidak boleh memiliki enjin itu. Itu sebab kita kata car engine, bukan cars engine. Tahu tak? Jadi betul adalah car engine, dia tak boleh cars engine. Okey, dia betul. Dia kan macam ini Captain, dia let's say kalau macam car engine tu okey, dia macam general. Kalau kita ada spesifik katakan brand name of the car, ke let's say Mercedes, BM ke Honda ke Pro 2 cars engine, still tak perlu S. Okey, kejap. Sabar dulu. I will come to that, okey? Jadi yang betul tu adalah car engine. Okey, sama juga salah kalau kita katakan contohnya car engine door handle. Okey, okey, yang betul tu adalah door handle. Okey. Okey, lepas tu apa lagi equipment? Apa-apalah yang ada equipment ke apa ke kan? The exhaust. Apa exhaust ni Exhaust pipe. Apa equipment of machinery ada exhaust ni? Compressor. Compressor apa? Compressor oil. Compressors oil salah. Compressors oil. Okey. Jadi yang betulnya adalah compressor oil. Okay. Oil ke exhaust ke apa ke. Jadi benda yang tak hidup ni tak boleh memiliki. Okey. Lepas tu kita pergi pula kepada syarikat. Okey, syarikat ni kalau kita belajar bawah company law, dianya adalah
satu entiti yang ada legal standing. Okey, jadi maksudnya dia boleh dia ni bukan benda menyawa, tapi undang-undang telah memberi syarikat yang ditubuhkan kebolehan untuk memiliki. Maksud dia boleh own. Sebab tu ada dia boleh beli kereta, dia boleh beli ladang, dia boleh beli tanah. Company, Kulim pun company lah kan. Okey? Jadi bila company ni dia ada dua pilihan. Okey, jadi dua pilihan. Pilihan dia contohnya Kulim CEO boleh. Okey. Kulim CEO pun boleh ke? CEO pun boleh juga. Okey. Okey, company car pun boleh. Company kereta syarikat punya company kereta boleh. Company car. Okey. Company pun boleh juga. Okey? Boleh. Okey, jadi di sini selalunya lah mengikut convention orang tak nak susah-susah dengan apostrofi ni. Jadi biasanya kalau kita merujuk kepada syarikat, kita tidak menggunakan apostrofi. Contohnya Kulim Group of Holdings, Group of Companies, bukan Kulim's Groups of Companies. Ataupun kita kata Kulim Employee instead of Kulim's Employee, Kulim Plantations instead of Kulim's Plantations, Kulim Oil Mills instead of Kulim's Oil Mills, Kulim Estates instead of Kulim's Estates, kan, nak ringkaskan. Tapi dua-dua pun boleh juga. Jadi balik kepada soalan Nasha ke tadi memula tadi? Nasha. Mira ke? Nasha. Apa Nasha ni? Nasha? Ya? Bukan Miss Mina yang tanya. Betul lah. Macam Miss Mina je tanya. Miss Nina. Betul. Miss Nina. Okey, Miss Nina. Ha. Okey. Jadi saya dah bagi secara ringkas tentang guna apostrofi. Apa yang kategori mana tadi tanya tadi? Kulim apa? Kulim Group. Kulim Group. So tak Apostrofi. Betul juga guna apostrofi tapi kebanyakan tak pakai lah. Jadi Kulim Group. Sebab dia pun boleh memiliki. Dia ada dua. boleh choose lah sama ada nak pakai tak pakai. Boleh. Tetapi Ronin tak boleh. Dia kena Ronin ada S, fish. Dia tak boleh Ronin fish. Dia Ronin fish. Tapi Kulim ada. Kulim Plantation, Kulim's Plantation. Okey. Faham. Dia tak ada spesifik dia punya classification between Ronin ataupun Kulim. Because macam confusing sikit. Ronin tu orang. Kulim dia macam syarikat. Syarikat ni asal dulu kat dunia ni ada Nabi Adam. Binatang je kan. Di mana ada syarikat. Lepas tu kemudian tahun 1800 mula akta syarikat. Mulalah membagi jadi legal entity boleh memiliki harta. Dulu mana ada syarikat milik harta, semua milik orang je lah. Kan? Jadi bila dah ada pula legal entity yang dibenarkan untuk memiliki, maka itu dah jadi itu dua-dua pun boleh. Jadi guna apostrophe pun boleh, tak guna apostrophe pun boleh. Either is correctly Okey. Satu lagi soalan boleh? Boleh. Apostrophe jugalah. Ada yang ditulis S tu, maksudnya apostrophe tu ditulis sebelum, ada yang ditulis lepas huruf S. Apa beza dia?
Okey. Kalau nama orang yang apa tu ujungnya S, kita letak apostrofi je, tak ada S. Bagi nama orang Ros. Ros yang kot. This is Ros punya kereta. Kan? This is okay. Fish. Okay. Jadi yang Ronin tu ada apostrophe S. Ronin. Ronin. Ada S tapi yang kalau ujung dia S patutnya macam tu. Rose apostrophe S. Tapi sebab dah ada S tu diorang nak ringkaskan, diorang buanglah S ini, tinggal S apostrophe. Tetapi sebutannya pelik sikit. Bukan, sebutannya adalah nama water rose, roses. Ses, ada bunyi ses. Ujung dia. Apa lagi nama orang yang ujung dia S? Anis. Anis kau ada tak? Anis. Anis. This is Anis's car. Bukan Ronin Ses tak ada. Ronin Ses tak? Dia Ronin. Lebih S tak? Ronin. Tapi bukan Ses. Kalau ujung dia S, apostrophe sebutan dia Ses. Roses. Anises. Elises. Elises. Walaupun dia ejaan dia CE tapi sebutan dia bunyi S ujung dia. Jadi Elises car. Okay. Lepas tu satu lagi, ada satu juga possession tapi dia tak guna apostrophe. Okay. Benar sebentar Okay, ni ingat Ya, ini basically it is expensive. It is expensive. Jadi singkatannya, contractionnya it's expensive. Expensive. Okay, tetapi nak cakap I have a cat. It still is long. Patutnya apostrophe S lah kan? Ya. Ekornya panjangnya. Dia punya. Kucing tu punya. Tetapi yang ini tak guna apostrophe S, kita guna ITS saja. Mungkin nak membezakan dengan contraction ITS untuk it is atau it was. Okay. Jadi ini spesifik for it saja. Okay. Ya. It je lah. Okay. Tadi adakah it ni dia guna untuk benda bernyawa ke atau macam mana? Ke benda tak bernyawa ke atau boleh dua-dua ke macam mana? Untuk haiwan, jangan untuk orang. Kalau yang untuk yang bernyawa tu kita guna untuk yang bukan manusia lah. Kucing lah, anjing lah, sugar glider lah, tu it lah, it's. Okay, dia punya. Okay. Okay, ataupun benda yang tak bernyawa. Kereta pun kita boleh panggil it also. Okay, faham. Thank you. Okay, contohnya Ronin has a car. It's expensive ganti nama untuk kereta. It tu ganti nama untuk kereta lah. Bukannya ganti nama untuk Ronin kan? Jadi ada dua tu. Ayat sebelumnya ada dua. Satu Ronin, satu kereta. Jadi kita kata expensive. Jadi expensive tu merujuk kepada kereta ke Ronin? Tengoklah ganti nama dia. Oh, it. It tu benda tak bernyawa. Kereta lah. Jadi kereta tu yang mahal. Kalau he is expensive, he tu ganti nama untuk Ronin. He is expensive. Okay. Jadi it tu adalah ganti nama untuk haiwan
dan juga untuk benda-benda yang tidak bernyawa. Okey, tadi ada siapa tadi tanya aku tadi pasal apa Mercedes car, Mercedes engine apa ni? Saya. Ronnie Ah. cancel. Jadi sama jugalah. BMW engine, BMW engine. Dua-dua pun boleh. Oh. Sebab BMW adalah brand name ataupun merujuk kepada syarikat lah. Jadi BMW boleh beli bangunan, boleh beli apa kan? Kalau ayat kita BMW car tu perlu S lah. Car perlu S. BMW let's say dia punya ayat BMW car engine. So car tu perlu S lah. BMW car engine. Ya, itu saya kata BMW's car engine atau BMW car engine. Bukan apostrophe dia bukan pada car. Jadi bukannya salah ni. Bukannya BMW car engine. Bukan. Bukan BMW cars engine. Tetapi yang betulnya adalah BMW's car engine ataupun jadi yang memiliki itu adalah BMW bukannya car. BMW punya enjin kereta. Bukan kereta BMW punya enjin. BMW punya BMW punya enjin kereta. BMW punya enjin kereta, bukan BMW kereta punya enjin. Okey, faham tak? Yang memiliki itu adalah BMW, bukannya kereta itu. Jadi sama, dan apostrophe letak pada BMW, bukan pada car ya. Captain. Ya saya. Kalau board of directors profile, sebab board of director tu ramai, dia punya apostrophe tu macam mana? Kat hujung Board maksudnya macam mana? Macam yang tulis. Board of directors, lepas tu koma yang kat atas tu profile. Macam tu betul ke? Koma kat atas tu apostrophe. Apostrophe. Dua-dua boleh. Board of director profile boleh. Board of directors profile pun boleh juga. Okey, tapi yang apostrophe tu lepas S dan tidak ada S lepas tu ya. Jadi dua-dua ni boleh. Dua-dua boleh. Okey. Okey, sebab ni kita merujuk pada jawatan ya. Okey. Dua-dua. Okey lagi? Satu lagi merujuk pada masa lah. Apostrophe merujuk kepada masa lah. Time. Contohnya ya contoh tu. Tomorrow's boleh. Apostrophe menunjukkan masa.
tomorrow's, Monday's. Okay, this afternoon's event. Ada S, boleh apostrophe S ya. Okay, will be officiated by Tan Sri Haji Mahyadin, Prime Minister of Malaysia. Bukan Caretaker. Former tak tahulah caretaker Malaysia. Jadi ada masa ke nak pergi rasmikan apa-apa pun. Tak ada kabinet dia seorang kan. Kan sekarang tak ada kabinet. Jenuh lah kalau nak rasmikan semua benda seorang kan. Guna gambar je lah. Gaji dia macam mana? Gaji dia sekarang tak ada kabinet, semua gaji dia kan. Ui, banyak Dia seorang ke 1,000. Dialah merangkap Menteri Kewangan, dialah merangkap Menteri Pelancongan, dialah merangkap Menteri, semua merangkap tu lah. Semua dia. Tu gaji dia. Tangkap. Semua dia tangkap. Semua dia tangkap. Pelik betul lah Malaysia sekarang ni. Itu menunjukkan sebenarnya kita tak perlu. Tak jadi apa-apa pun hari ni. Kan ada satu hari tak ada Perdana Menteri dan juga Menteri. Hidup lagi. Ada kita tembak-menembak. Pagi tadi aku tengok ada juga lori sampah datang. Kutip sampah. Macam tak ada apa berlaku kan? Kan? Dulu dia kata dulu mula-mula dia takut kalau UMNO kalah nanti porak-poranda, tak ada apa-apa pun. Kan? Kerjanya orang lain. Itu UMNO. Lepas tu dia kata kalau tak ada kerajaan nanti, kalau tak ada Perdana Menteri, nanti porak-poranda. Okey, nanti askar jaga dia kata. Macam ni dah sehari tak ada apa-apa, teruskan aja lah saya kata. Khusus juga kan. Khusus juga kan. Bukan jadi saintek kita pun kan. Jadi maksudnya tak guna diorang ni buat asyik nak tukar-tukar dasar buat lagi pening. Baik tak payah diorang ni, tak payah tukar dasar kan. Teruskan je. Betul. Okey, jadi itu penggunaan apostrophe. Okey, jadi faham dah penggunaan apostrophe dia? Faham. Jadi yang kita kena ingatlah, benda tak boleh memiliki. Benda yang bukan bernyawa tak boleh memiliki. Okey? Jadi tak boleh memiliki, tak boleh kita gunakan apostrophe S. Tetapi entiti seperti syarikat, brand name boleh memiliki. Itu ada pilihan nak guna apostrophe ataupun tidak menggunakan apostrophe. Sama juga negara Malaysia. Malaysia's football team, Malaysia football team atau Malaysian football team. Okey? Itu pun boleh guna S, apostrophe S ataupun tidak. Sebab Malaysia adalah satu entiti dalam perundangan lah kan. Tapi ianya bukannya satu benda yang hidup atau bernyawa. Jadi kita ada pilihan nak guna apostrophe ataupun tidak menggunakan apostrophe. Sama juga Johor. Johor's football team. Kan? Johor football team, Johor's football team. Boleh guna S, tak guna S pun boleh juga. Okey. Saya nak habiskanlah satu ni je. Statistik ni dah. Apa cerita sampai mana? Macam jauh je ni. Bawah lagi. Dah habis. Saya punya padam. Ni taruh kantor tadi. Padam? Dah lebih. Dah. Excited ni Doraemon ni. Banyak kena hantar. Okey. Sampai sini. Okey, kita habiskan. Group Manpower Statistics Kulim Group. Teacher Kulim atau Kulim's Group Jadi Kulim Group Manpower Statistics as of 15 August. Nak mengelak yang 31 belum lagi kan. Okey. 15 August. Okey. Pasal kita nak minta kindly revert latest by 24, minta 31. Ni memang kena jadi ahli apa belalang 4 hujung ni. Belum tahu lagi berapa orang ada lagi 31 Ogos ni. Okay, kindly revert to us. Tak payahlah. Boleh letak kindly revert back to us tak? Ke boleh je kindly revert to us? Revert je lah, revert tu dah back lah. Tak payah revert, macam reply back. Reply je. Okay,
Sila balas kembali. Sila balas. Balas je lah. Tak payahlah kembali-kembali lagi kan. Okay, so Kylie revert to us. Okay, ni tak payahlah latest. Latest buy tu buy lah. Selewat-lewatnya sebelum. Samalah. Okay, tak payah selewat. Okay. Kindly revert to us by 24th August 2021 Tuesday for our further action. Tak perlu tak apa ni. Oh, Okay. tak payah. Apa kita nak buat, nak proses ke, nak apa ke, itu dia perlu tahu ke tak? Hantar je lah. Kau nak tahu kenapa? Kan? Kalau dia tahu pun kenapa? Apa yang dia nak buat? Kan? Okay. Jadi tak perlu nak tahu dia. Hantar je lah. Kan? Okay. Nathan, kalau date tu kan ada as of 15 Ogos macam tu kan. Kalau as at 15 Ogos boleh guna pakai ke tak sekarang? Sama je. As of dengan as at sama As je. at tu boleh jugalah. As at. Pada. As of pun pada lah. Oh, boleh guna pakai lah. Boleh. Okay. Tetapi kalau penyata kewangan dia selalu guna as at. Memang Sebab kita tak benar lah. Saya pun mengaji accounting. Penyata keuangan. Penyata as of kan. As at adalah as at 31st March kan. Itu as at. Jangan tukar Okay. Okay. Your kind attention and cooperation are highly appreciated. Okay. Bagus. Thank you. Regards ni missing ni. Kena ada regards. Biasa kat email. Automatic Auto. Automatic. Automatic okey tu. Okey. Kita terus sampai ke satu je lah. Satu lagi. Okey, sekejap lagi Ada lagi pun korang kat rumah kan. Bunga je kat pejabat kan. Saya kat pejabat. Bawa lagi. Saya pejabat. Saya okey je. Ni dah ni Doraemon. Berapa kali aku ambil Doraemon ni? Biasalah. Kau hantar banyak kali Doraemon excited banyak kali. Pakai handphone. Tu bukan. Kalau gitu je. Sama. Sama. Ni tadi tu. Mana-mana dah. Mana-mana dah pergi ni. Ada okey. Ya, tengok check. Ni satu ni. Bawa lagi. Jet sepatu je. Dah. Sampai ni. Ni last kali Abid Liu Ada tak ada kan? Tak ada. Tak ada kan? Okey. Tak ada, bagus. Saya buat line dia dulu. Okey. Ni Nasha Aziz. Korang ni memang ini memang apa nak kata? Memang kat atas. Kita dah kat atas betul. Hari ni baru tahu bawah. Haji mana? Kalau orang Tuan Haji lah. Dia Tuan Haji Abid ataupun dia encik ke kan. Okay, subject friendly reminder, provisionary period. Probation. Provisionary ke? Probationary. Provisionary sementara, probation sementara tapi merujuk kepada pelantikan kerja, jawatan. Ni apa? Probationary. Oh, itu bukan provision. Itu probationary. Ini kalau merujuk kepada perkhidmatan ke pelantikan ke, itu adalah probation. Kenapa kita ada caretaker prime minister bukan probation prime minister kan? Aku rasa probation lagi bagus. Jadi dia tahu tak boleh melebihi 6 bulan kan. Itu je nak menjaga PM tu. Bukan PM. Menjaga apa benda aku tak tahu menjaga apa benda. Kan? Dia kalau saya mudah je, dia macam penama EPF. Jadi dia duit tu semua dapatkan dia bila ahli tu mati. Tapi bukan
Dia penama. Dia kena agih-agihkan nanti. Tu sebenarnya. Saya rasa. Bertanggungjawab. Okay, anyway, friendly reminder of probationary period. Okay, of probationary period. Dear Tuan Haji Abid. A friendly reminder, we have yet to receive confirmation. Okay. Jadi yang ini dalam bahasa Melayunya duka cita. Kami duka cita. Unfortunately. Itu malang. Jangan guna unfortunately. Dalam bisa jangan guna unfortunately, itu malangnya. Dia duka cita. Bukan malangnya, duka cita. So sini we regret. Regret We regret to inform. Kami duka cita memaklumkan. We regret to inform. Regret bukan menyesal. Boleh lah. Kami menyesal nak macam lagi teruk kat tu. Duka Guna a friendly reminder tu. Duka cita. Kami duka cita memaklumkan. Okay. We regret to inform that we have received confirmation. Apa ni confirmation appraisal Tak bagus ni confirmation ni. Appraisal for the following to confirm. Okay. We regret to inform that we have yet to receive appraisal to confirm the following employee. Name, Jack Sepatu. Designation, office assistant. Probation period. Probationary. Probationary period and date. Probationary period and date. Tarikh tamat tempoh sementara. Okay. 30th June 2021. Dah habis dah. Okay. It would be appreciative to receive. Okay. We would be grateful if Macai. Send his appraisal submit. Tukar submit lah. Submit his appraisal for our further action. Boleh lah. Okay, thank you for kena ada bye. Nanti 2 hari tahun depan lah. Okay, bye. 31st August. Ni kena mesti tarikh. Okay, jadi kalau tarikh ni bergaduh. Kita kata tunggu tak ada kan. Tapi gaduh lah kan. Sebab biasanya kalau orang tak ada tarikh, dia akan lengah-lengah kan. Saya biasa kalau tak ada tarikh pun saya akan lengah-lengah kan. Banyak benda lain nak buat. Banyak benda lain yang ada tarikh. Jadi benda tak ada tarikh tu saya lengahkan. Itu sebab kena letak tarikh. Okay, saya tahu. Ni nak bila ni. Okay. Lepas tu tarikh lagi bagus daripada ASAP. Tolong jangan letak ASAP. Okay. ASAP ni buat gaduh je. Apa dia maksudkan ASAP? As soon as possible. As soon as possible tu bila? Soon kan? Segera? Soon as possible. Iyalah. Okay. As soon as possible. Cakap Melayu dia apa? Dengan kadar segera. Kadar segera. Cepat yang mungkin. Lepas tu kau pakai Captain. Manalah kau punya sebut harga ni kan saya kata secepat yang mungkin. Oh minta maaf puan. Hari ni tak mungkin. Bila mungkin? Tahun depan. Mungkin. Tu jawapan bagus tu. So as soon as possible. Maksudnya kita bila orang tu possible lah kan. Janganlah marah dia bila dia lengah-lengah kan. Betul. When is it possible? Next year possible. No. See?
Jadi buat gaduh je as soon as possible, secepat yang mungkin. Bagi je tarikh. Sebab bila tarikh, kita kata 31st Ogos kan. Kalau dia tak dapat nak hantar 31 Ogos, dia mungkin akan tulis atau dia telefon kita. Hello Puan Nasha. Puan Nasha kata nak hantar appraiser jeb sepatu ni, minta maaf lah. Boleh tak tambah masa? Kita hantar 15 September. Jadi dia will negotiate the date. Selalu macam tu lah, kalau ada tarikh, dia tak dapat nak buat sebelum tarikh, kita akan negotiate, betul tak? Kita boleh tak kita hantar esok? Kan? Jadi masa kita buat jugalah. Tapi kalau it's possible, negotiate pun tak. Lantak lah. Nantilah bila mungkin nanti buat. Jadi gaduh pasal Agong dulu bagi arahan kepada Tan Sri Muhyiddin kan. Bagi saya, Agong patut bagi je tarikh. Kita kena adakan mesyuarat parlimen sebelum bagi tu tarikh kan. Ni secepat kadar segeralah. Benda kadar segera tu bila kan. Jadi yang Muhyiddin pandai lah. Kadar segera. Nantilah kan. Segera. Sekarang tak mungkin, dia kata. Kenapa tak mungkin? Sekarang kan tengah COVID lah apa semua kan. Tak mungkin kan. Itu masalah dia, secepat yang mungkin, kadar segera, as soon as possible. Jadi bagi tarikh terus. Jadi tak ada gaduh ya. So we will be grateful if you could submit his appraisal by 31st of August 2021 for our further action. Thank you. Regards. Okay, bagus. Okay. Okay, jadi dah. Kita dah habis dah. Dah ni semua Roni ni kena makan apa, ikan dan sebagainya. Okey. Jadi kita rehat kat sini lah. Kita rehat dulu. Nanti balik nanti kita akan menulis balasan kepada email ini pula. Okey? Okey, jadi tu kita rehat, kita makan dulu. Kita rehat sampai jam 2.30 macam semalam Okey? Okey. Thank you. Tak dengar. Banyak tak belajar? Banyak. Ya. Kalau banyak belajar bagus. Maksudnya berbaloi lah kita bersama pagi ni kan. Okey. Jadi nanti kita rehat dulu, tenang-tenangkan fikiran. Baca WhatsApp dengan baca Facebook, apa seterusnya. Adakah Johor masih ada menteri besar lagi ke tidak? Kalau ada gaduh, takkan ada menteri besar lagi kan? Patutnya dah pecah kan? Cukup ke tak UMNO tubuh kerajaan negeri Johor tanpa sokongan yang lain tu? Boleh ke tak? Saya tak tahu. Johor sekarang UMNO kan? Kerajaan negeri. UMNO kan? Saya pun tak tahu. Perak ni ada lagi kerajaan negeri ke tak? Perak juga. Perak pun kalau UMNO Terkoma. lantaklah koma. Kan? Taklah koma. Aku itu je, asalkan aku boleh tidur, boleh makan, sampah ada orang kutip, jalan ada orang turap, okey, aku okey. Boleh kursus. Betul tak? Betul. Okey, kita rehat lah. Okey, bye. Kita rehat. Apabila saya bilang 1, 2, 3. Sama-sama kita jerit. Lapar. Okey, 1, 2, 3. Lapar. Okey, kita jumpa nanti ya, jam 2.30. Bye. Bye guys. Peace yo. Bye. Okay, bye girls. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Jumpa nanti ya.